Kan skrin ni. Nampak tak Syuib? Okey, nampak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tazkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair wa ibtigha'a wajillah wa mardati wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala amma ba'du. InsyaAllah kita sambung balik kelas tasawuf kita menggunakan kitab yang disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Berkata Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, farridah faridah was-sakhat haram wal qunu' raha wat tama' junun. Anta wal khalaik kulluhum 'abid wal ilahu fina yaf'alu ma yurid. Iaitu kata Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu ta'ala. Dia kata apa? Farridah faridah. Redha adalah satu kewajipan, satu kefarduan. Wasakhat haramam. Wasakhat haramah. Dan tak puas hati hukumnya adalah haram. Apa yang dimaksudkan dengan redha? Kita kena tahu bahawa redha adalah maqam yang paling tinggi. Dia lebih atas daripada maqam sabar. Sabar ni apabila kali pertama kita mendapat ujian, kita mendapat bala, hati kita macam mana? Itu tentang sabar. Sabar ini adalah ketika mana kali pertama ujian sampai kepada kita, hati kita ni tidak merasakan apa-apa. Kita rasa waktu kali pertama kita menghadapi ujian itu, kita terus merasakan bahawa ini semuanya adalah daripada Tuhan. Itu sabar. Kalau sabar selepas kita menangis, selepas kita mengadu macam-macam, besok tu baru kita tenang. Lepas tu kita kata sabar. No, itu bukan sabar. Sabar kata ulama, sadamatul ula. Sadamatul ula. Sabar pada kali pertama datangnya ujian kepada kita, tengok macam mana kita menghadapinya. Kalau keluh, gelisah, menggelabah, menangis, meraung, habis menangis, habis mengaung, baru kita kata sabar. Tak, itu bukan sabar. Sabar adalah kali pertama kita menghadapi ujian ataupun apa-apa masalah tu sabar. Kalau redha ni lagu mana? Redha ni lagi tinggi daripada sabar. Kalau sabar pun susah kita nak capai maqam sabar, apatah lagi redha. Redha ini kebiasaannya adalah sifat bagi wali min awliyaillah. Sifat-sifat wali Allah. Kata Al-Imam Said Jurjani radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata apa? Redha ini apa? Maksud redha. Redha ni maksudnya hati itu merasakan bahagia. Hati itu merasakan bahagia apabila datangnya pahit qada. Itu yang dikatakan oleh Said Al-Jurjani. Redha itu adalah berbahagianya hati dengan pahitnya qada yang telah Allah tetapkan ke atas kita. Apa pun jua berlaku dekat kita, kematian mak ayah, kematian orang yang kita sayang, ataupun kehilangan sesuatu benda yang kita sayang, ataupun apa-apa jua yang berlaku yang kita pada ikut adatnya susah nak terima,
Tapi apabila kita mendapati ujian macam tu, hati rasa bahagia. Hak tu redha. Hak tu redha. Ini geng-geng wali je lah. Geng kita tak mampu, sabar pun jenuh kita nak capai. Redha ni apa? Dia rasa bahagia. Rasa bahagia apabila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ujian. Kita ni waktu kena ujian bukan bahagia, merana. Menangis melolong habis. Tapi geng-geng wali ni apabila turunnya ujian dekat dia, bala ke apa, dia bahagia, tenang je. Seronoknya. Sebab apa? Sebab dia merasakan apa yang berlaku di atas dunia ini, baik ataupun buruk, semuanya adalah berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah tentukan, apa yang Allah tetapkan, semuanya ada hikmah. Seperti mana 2 minggu, 3 minggu lepas kan, kita baca satu kalam ulama sufi, dia kata apa? Man arafa Allah azalat tuhmah. Wa qala kullu fi'lihi bil hikmah. Barang siapa kenal Tuhan dia, dia akan hilang segala prasangka buruk kepada Tuhan. Orang yang kenal Tuhan ni, dia akan kata apa? Kullu fi'lihi, setiap perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala bil hikmah. Ada hikmah, bukan saja-saja. Kalau ikut logik akal dah, bila seseorang itu bagi, dia berhak untuk mengambil milik dia. Sebab apa? Itu barang dia yang dia bagi pinjam dekat kita. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi dekat kita macam-macam. Kekayaan, kebahagiaan, keredaan, mak ayah kita, adik-beradik kita. Semua orang yang kita sayang, semua benda yang kita cinta adalah sekadar pinjaman. Apa yang ada dekat kita. Meskipun sehelai bulu yang berada di badan kita, tetap milik Allah. Ia adalah pinjaman untuk kita, pinjaman kepada kita. Bila dikatakan pinjaman, maka berhak waktu bila-bila tuan dia ambil balik. Mak ayah kita. Meskipun kedua-dua itu adalah orang yang paling kita cintai, tapi itu adalah pinjaman buat kita. Bila Allah bagi dekat kita buat pinjam, maka suatu hari nanti dia akan ambil balik hak dia. Melainkan dia bagi terus, tak. Allah bagi pinjam belaka. Baik buruk semuanya daripada Allah. Orang yang kenal Tuhan, dia redha. Dengan makna apa? Bahagia sentiasa apabila datangnya ujian kepada mereka. Ini sifat para wali. Dalam Al-Quran Allah kata apa? Inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Atau kama qala. Allah kata apa? Sesungguhnya para wali Allah itu la khawfun alaihim. Mereka itu tidak ada rasa takut apapun. Walahum yahzanun. Dan bagi mereka itu tidak ada kesedihan. Itu para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni mengaku wali, baru kenal sikit menangis habis belaka. Update status. Tak. Lagu tu, itu sifat para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tengok pandangan ulama lain, iaitu Al-Imam Barkawi, dia kata apa? Redha itu adalah tenangnya jiwa dalam menghadapi musibah. Hati tenang je. Menangis itu biasa. Menangis itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menangis apabila anak baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ibrahim, wafat. Menangis. Ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menziarahi makam ibunda baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda menangis. Nak kata apa? Menangis itu fitrah, biasa. Sedangkan Nabi menangis, takkanlah kita tak boleh menangis? Boleh. Redha, sabar ini adalah perilaku hati, perbuatan hati. Tenang je hati bila dapat ujian. Kita ni mungkin tak sampai lagi, tak tahulah ada di kalangan kita ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemuliaan, ataupun di kalangan kita ni yang duk dengar ni, di antara wali min awliya illah, kokot dia ada sifat redha, alhamdulillah. Jadi kita nak capai makam ni, ustaz lagu mana nak sabar, ustaz macam mana nak redha? Dia kena mujahadah. Kena lawan nafsu, bagi tingkat dulu nafsu, berubah nafsu ammarah naik kepada nafsu lawamah naik nafsu mulhamah.
naik nasumul hamah, naik mutmainnah, baru tenang di hati. Lepas mutmainnah, naik maqam redha, radiyah, maqam radiyah. Lepas radiyah, mardiyah, yang diradai oleh Allah. Lepas mardiyah, kamilah, sempurna. Semua itu perlu kepada mujahadah, pengorbanan diri. Kita nak jadi hamba Allah yang bertakwa, yang pertama sekali, kenapa? Kena korbankan diri. Ini dah baru buat sikit amal ibadat dah mengeluh. Buat amal ibadat yang sedikit dah berasa Berasa sombong, berasa hebat. Ingat Allah kata apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalan kami, lawan nafsu daripada amarah kepada radiyah mardiyah, nescaya Allah akan pandu dia jadi hamba Allah yang bertakwa. Hak tu pegang je ayat tu. Bersungguh-sungguh. Itu pandangan Imam Barkawi. Dia kata apa? Redha ini adalah tenangnya jiwa dalam menghadapi musibah atau kehilangan sesuatu yang ia cintai tanpa ada perubahan hati. Hilang sesuatu benda, hati tak berubah-ubah. Mulut tak kata apa, ni tak. Hilang selipar keluar daripada masjid. Awal sekali apa? Celaka orang curi tak. Tak gunanya orang curi selipar aku ni. Itu mula-mula. Hak tu bukan redha, hak tu bukan sabar. Itu bukan sabar, itu bukan redha. Itu masih lagi maqam maqam yang bawah-bawah lagi, tak ada sifat sabar lagi. Wasakhad haram, rasa tak puas hati itu hukumnya haram. Apa yang Allah telah tentukan pada dia, tak, benda itu tak menepati kehendak nafsu dia. Dia marah, aku nak ni, hang bagi had ni. Aku nak tu, hang bagi had ni. Macam mana ni? Seolah-olah apa? Seolah-olah dia memurkai apa yang Allah telah tentukan ke atas dia. Cuba tengok sahabat Nabi Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Tak, orang yang redha. Redha dengan Tuhan. Dia kata apa? Saat dia nak mati, betapa bahagianya aku, esok aku akan berjumpa dengan orang-orang yang aku kasihi, iaitu Muhammad dan Allah. Tengok, kita kalau waktu nak mati ni tak ingat apa dah. Nampak neraka je lah, dosa banyak, nampak neraka je lah. Ni Bilal, orang yang redha, amal ibadat yang banyak, cinta dia kepada Allah dan Rasul tinggi. Saat sakaratul maut, dia kata apa? Seronoknya aku, tak sabar-sabar nak mati ni, nak berjumpa dengan kekasih aku ni. Siapa? Nabi Muhammad. Tengok orang yang redha, radiyah wa mardiyah, makam redha dan makam yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makam redha ni makam tinggi, sahabat-sahabat. Sebab itulah Nabi SAW kata apa? Min sa'adati bani Adam ridahu bima qadallahu lah, wa min syaqawati bani Adam tarukuhu istikharatullah, wa min syaqawati bani Adam sakhatuhu bima qadallahu lah. Tengok hadis ni yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dia kata apa? Di antara kebahagiaan seseorang anak Adam ialah redanya terhadap ketentuan Allah. Itu tanda orang yang bahagia. Dia bahagia sebab apa? Baik buruk dia terima aja. Orang yang tak bahagia ni apa? Apabila dapat buruk, keluh kelisah. Tak. Habis takut. Sebab apa? Dia tak redha dengan apa yang Allah tentukan. Allah kata apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah cipta kamu, wahai manusia. Allah juga cipta apa yang kamu lakukan. Bila kita faham, pegang dalam hati ayat tu, apa baik buruk yang datang kepada kita semuanya daripada Allah. Tak? Itu adalah orang yang maqam tinggi redha dia. Nabi kata apa? Orang yang redha adalah dia redha, orang yang bahagia. Tanda-tanda seseorang itu bahagia dunia akhirat adalah dia redha dengan apa yang Allah tentukan kepada dia. Baik buruk dia redha. Kalau baik, alhamdulillah. Buruk pun alhamdulillah. Dan kata Nabi, di antara tanda seseorang itu celaka, tak, sengsara, apa dia? Iaitu dia rasa apa? Sakhatuhu, rasa marah, rasa tak puas hati dengan apa yang Allah telah tentukan pada dia. Itu orang rasa celaka. Tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak tu. Habis kat situ. Kata lagi Imam
Imam Abdullah Al-Haddad, wal qunu' rahah wa tama' junun. Iaitu apa? Merasa cukup adalah kerehatan. Wal qunu' rahah wa tama' junun. Sifat qanaah. Sifat qanaah. Apa qanaah? Merasa cukup. Bukan miskin. Merasa cukup. Apa yang dia ada itu, dia rasa cukup je. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, rahatun adalah satu kerehatan, satu ketenangan. Wa tama' junun, dan ketamakan itu adalah satu kegilaan. Tak, kegilaan. Kita ni tak rasa cukup. Apa yang kita ada nak lagi. Merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah sesuai hikmahnya, walaupun sedikit, adalah kerehatan yang sangat besar daripada keletihan dalam prasangka kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi 10 sen, cukup dah. Allah bagi dekat kita rezeki sebahagian daripada orang lain, cukup dah. Kita duduk rumah biasa, sederhana, cukup dah, alhamdulillah. Walaupun rumah kayu, rumah setinggan, rumah flat, alhamdulillah. Sebab apa? Itu pemberian Allah. Cukuplah. Kalau fikir orang lain, ada yang duduk bawah jambatan, ada yang sehari sekali makan, itu pun makan nasi dengan garam. Kalau kita fikir tengok orang-orang yang susah daripada kita, kita akan rasa syukur. Kalau kita fikir tengok orang atas, datuk-datuk, tengok orang kaya, orang berjaya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan rasa apa? Tak cukup. Aduh, dia ni kaya, aku ni miskin, macam mana ni? Dia orang boleh makan tiap-tiap hari makan steamboat, aku ni makan nasi dengan garam. Nasi dengan garam. Rumah besar-besar, aku rumah setinggan. Rasa tak cukup. Orang yang ada sifat redha, dia akan merasa cukup dengan apa yang Allah bagi dekat dia. Dan kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, tamak, merasa tidak cukup, adalah kegilaan. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW sebut dalam hadis Muslim. Nabi kata apa? Lau kana li bani adama wadiyan min malin la batagha wadiyan salisan. Nabi kata apa? Kalaulah anak Adam itu mempunyai dua harta, memiliki harta yang memenuhi dua lembah. Ada dua bukit. Tak? Ada dua bukit reta emas. Nescaya la batagha wadiyan salisan. Nescaya dia akan cari reta bukit yang ketiga. Tak rasa cukup. Mula-mula, ya Allah bagilah aku sebukit emas. Allah bagi sebukit. Dia dapat sebukit, ya Allah, aku rasa tak cukup dah, nak lagi sebukit. Allah bagi lagi sebukit, tinggal jadi dua bukit. Dapat dua bukit, rasa tak cukup juga. Hak tu orang tamak. Tak pernah rasa syukur, tak pernah rasa cukup dengan apa yang Allah bagi. Hak tu orang-orang makam tinggi, kita ni makam awam, kena mujahadah. Kena pulun banyak istighfar, banyak tafakur, lihat diri kita ni banyak kekurangan. Macam mana kita nak menghadap Allah kalau amal pun tak banyak? Macam mana kita nak dapat syafaat Nabi, selawat pun tak banyak? Macam mana nak masuk syurga kalau amal ibadat pun halal-balai kita buat? Fikir-fikirlah. Sebab itulah Nabi kata apa? Al-qana'atu kanzun la yafna. Qana'ah, sifat rasa cukup itu, kanzun, harta karun yang tidak pernah habis. Orang yang qana'ah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia rasa kaya. Dialah orang yang paling kaya. Dialah orang yang paling kaya, paling mulia. Tak? Sebab itulah ada seorang ulama sebut dalam kitab Al-Nihayah, iaitu Al-Imam Ibn Asir. Dia kata apa? Azzaman qani'a wa dhalla man tami'a. Mulialah orang yang merasa cukup. Wa dhalla man tami'a. Dan hinalah orang yang ada perasaan tamak. Kerana apa mulia? Lianna qani'a la yuzilluhu talabu fala yazalu azizan. Mulianya orang yang merasa qanaah, ada sifat qanaah. Sebab apa mulia?
Kerana orang yang qanaah ini tidak akan dihina dengan meminta-minta, mencari-cari dengan dunia. Dia tidak akan mencari dunia dah. Sebab apa? Dia rasa apa yang dia ada tu dah cukup dah. Dah memada dah. Had tu. Itu penting tu. Tasawuf ni apa? Tasawuf ni dia bicara berkenaan dengan hati. Hati ni kalau terpaut dengan dunia, macam-macam lah. Ada je yang salah, ada je bermasalah. Tapi kalau kita ni cari akhirat tanpa kita meninggalkan dunia, insya-Allah kita akan jadi orang yang bahagia, jadi orang yang tenang. Sebab apa? Al-Imam Abdullah Al-Haddad kata apa? Wal qunu' rahah. Qanaah, kecukupan itu ketenangan, tak fikir dah nak tambah apa. Apa yang dia ada tu alhamdulillah. Lagi boleh hidup, alhamdulillah. Tak perlu nak kaya-kaya. Walaupun kaya itu juga dituntut oleh dalam agama. Tapi kaya yang menjauhkan dirinya kepada akhirat, itu adalah kehinaan dalam agama. Kalau kaya dalam keadaan dia merasa cukup. Merasa cukup ini bukan dengan makna jadi miskin, tak. Merasa cukup ni apa? Dia tidak ada perasaan nak cari-cari dah. Nak cari dunia dah. Sebab apa? Dia rasa apa yang dia ada tu tak cukup lagi. Nak tambah, nak tambah. Bukan qanaah ni dengan makna miskin, tak. Jangan faham lagu tu. Sahabat-sahabat Nabi banyak kaya. Banyak jutawan. Banyak businessman. Tak? Businessman. Usahawan semua. Itulah sedikit sebanyak pada malam ini. InsyaAllah besok kita sambung perkataan Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Tak apa, kita sambung sikit lagi. Alang-alang tak? Lagi 8 minit. Kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, anta wal khala'iq kulluhum abid wal ilahu fina yaf'alu ma yurid. Hak ni bagi saya baik ni, saya suka sangat baik ni. Dia bagi saya baik ni, anta wal khala'iq kulluhum abid ni, bagi saya amat memberi kesan ke dalam hati saya. Cuba kita faham. Anta wal khala'iq kulluhum abid wal ilahu fina yaf'alu ma yurid. Kamu, kata Al-Imam Al-Haddad, dia kata apa? Kamu dan semua makhluk, kulluhum abid, semuanya hamba, bukan tuan. Kulluhum abid. Cuba faham ni. Apa maksud hamba? Anta wal khala'iq, kamu dengan makhluk lain ni sama je hamba Allah. Nak sombong apa dekat dunia ni? Yang kita ada ni adalah milik Allah. Kenapa nak sombong? Kalau kita faham, pegang ayat ni. Anta wal khala'iq kulluhum abid. Kita dan semua makhluk ni adalah hamba. Apa hamba? Kalau tengok daripada sudut bahasa hamba ni apa? Adalah seseorang yang duduk di bawah tawanan seseorang. Ditawan. Ditawan. Maksudnya apa? Dia tak ada apa-apa. Hak tu hamba. Orang yang tak sedar diri, dia sombong lah. Dia tak tahu nikmat kebahagiaan yang ada pada dirinya, kekayaan, kesayangan. Apa yang dia ada tu adalah pinjaman. Bila kata pinjam, suka hati Allah boleh tarik. Jangan Allah tarik dalam keadaan kita sedang sombong. Itu adalah paling hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap hari kena peringat kat diri kita. Mushtaq. Azri. Syuaib. Apa yang ada dekat aku ni bukan aku punya. Bukan milik aku. Milik Tuhan. Ingat selalu supaya kita kena sedar. Tak lupa diri. Kita kena selalu tegur diri kita ni. Duk sibuk bagi nasihat dekat orang, nasihat sendiri pun lupa. Tiap-tiap hari alpah, tiap-tiap hari ghaflah. Cuba tegur diri kita dulu. Mushtaq, hari ni berapa banyak muzikir? Azri, tegur dia sendiri. Tanya. Baru kita tegur orang lain. Kadang-kadang kita duk seronok nasihat ke orang. Sampai lupa nak nasihatkan diri sendiri. Ketuk dada kita. Tanya. Iman, macam mana keadaan kita sekarang ni? Iman kita ni naik ke turun? Kalau turun, kita cuba naikkan balik. Tanya diri kita. Hak tu penting tu. Wal ilahu fina
Dan Tuhan pada diri kita ini, yaf'alu ma yurid, dia boleh buat apa saja apa yang dia dikendaki. Dia nak, dia buatlah. Walaupun bukan di bawah takbir kita, walaupun bukan di bawah kesukaan kita, walaupun bukan di bawah pilihan kita, walaupun bukan di bawah kehendak nafsu kita, dia boleh buat apa saja sebab dia Tuhan, kita hamba. Allah nak bagi macam-macam, nak bagi kita miskin, itu hak dia. Allah nak bagi kita kaya, itu hak dia. Allah nak bagi kita neraka, itu hak dia. Kita hamba, patuh sahaja. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'buduna. Tidaklah Allah cipta kita, manusia dan jin, melainkan hanya menyembah dia. Menyembah dia. Itu tugas hamba, sembah dia. Allah nak bagi tu hak Allah. Kalau kita sembah 1000 tahun pun, kalau Allah tak bagi pahala, itu bukan menunjukkan bahawa Allah zalim, tak. Itu hak dia. Sebab apa? Kita ni hamba. Betul tak? Kita ni hamba. Habis kat situ. Besok kita sambung pada kalam Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Hammuk wa timamuk wa ihak ma yufid. Al-qadha taqaddam faghna mis sukun. Wallahu ta'ala a'lam. Aku li qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada soalan? Sama-sama. Kita ni kena selalu nasihat diri kita dulu. Macam mana nak latih diri terima nasihat. Nak latih terima nasihat ni, siapa yang belajar kitab Ayat Walid dengan saya, kita dah sentuh dah. Imam Ghazali kata apa? An-nasihatu sahlun wa mushkilatun qabuluha. Nasihat orang ni mudah. Saya nasihat Syuib, saya nasihat Aisyah, saya nasihat Azri, saya nasihat Ami. Senang je. Bagilah. Sebut ayat Quran, sebut hadis. Hak susahnya apa? Wa mushkilatun qabuluha. Hak payah nak terima tu. Nak terima tu payah. Sebab apa? Sebab kata Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala nu, payah nak terima nasihat kerana apa? Tak menepati dengan hawa nafsu kita. Hak tu jadi payah. Sebab apa? Nasihat tu tak kena dengan nafsu kita. Hak tu payah tu. Jadi, kena paksa terima. Sebab apa? Nabi kata apa? Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Liman ya Rasulullah? Kerana siapa ya Allah? Kenapa siapa? Kerana siapa tu nasihat tu? Wahai Rasulullah. Lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin. Tak. Nabi kata apa? Nasihat itu kerana Allah. Kerana kitab-kitab Allah. Kerana rasul-rasul Allah. Nasihat itu adalah untuk agama. Jadi kita ni, walaupun kita buat salah, orang tegur kita, terima walaupun pahit. Walaupun susah nak terima. Bila kita, contoh, ada seseorang nasihat kita, tiba-tiba hati kita rasa berat je. Waktu tu kita boleh kenal, oh ini rupanya nafsu. Baru kita kenal tak? Oh ininya nafsu. Dia tak boleh terima apa yang bukan di bawah kehendak dia. Nafsu ni kita kena main. Kita kena kenal supaya kita boleh kawal dia. Jangan bagi nafsu kawal kita. Kalau nafsu kawal kita, lingkup. Itulah. Ustaz, ada nasihat bagaimana nak bersikap lemah lembut dengan adik-beradik? Kadang mereka annoying sangat. Biasalah tu adik-adik, kanak-kanak, budak-budak kan. Kita ni kadang-kadang tegas bertempat. Tegas kena bertempat. Jangan tegas semua tempat. Kita pun kena cerdik juga. Meletakkan ketegasan tu pada tempat dia. Kadang-kadang kita nak tunjuk ego kita sebagai kakak. Kadang-kadang kita nak tunjuk ego kita sebagai abang. Tapi ego yang kita nak tunjuk tu tak kena tempat. Kita kena faham bahawa sifat kanak-kanak, adik-adik ni tak macam kita. Kita dah besar dah. Kanak-kanak dia nak main-main. Dia nak sukaria. Jadi kita kena raih mereka. Selagi mana tidak melampaui batas. Kena jaga juga. Jangan duk tengking. Kesian dia mah. Kita kena jaga ego kita ni. Kena rendahkan. Kadang-kadang lagu tu lah. Kita kakak kan. Kakak nak tunjuk, orang kata hebat lah. Kakak sulung. Abang sulung.
Maksudnya apa? Kita kena apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena toleransi lah dengan adik-beradik ni. Kanak-kanak kita kena fikirlah. Itu memang sifat dia. Nak buat macam mana adik-adik sifat dia lagu tu? Tak. Waktu kita dulu kecil-kecil pun lagu tu lah. Tak ada beza pun. Tengok. Saya adik-beradik pakat kerja habis dah. Sunyi duduk di rumah. Biasalah tu. Tak, bila dah besar, masing-masing buat hal. Tak, bakat rindu waktu kecil. Macam saya lah. Adik saya yang bongsu pun sangat nak SPM. Masing-masing semua dah belajar kerja. Tak ada dah nak seronok-seronok. Tak nampak dah dengar dia bergelak ketawa duk main apa Lego ke, tanah liat ke, apa main kapal terbang guna kertas ke, tak ada dah. Semua dah besar. Waktu ni lah kita boleh tengok dia seronok-seronok dah. InsyaAllah turunkan ego sebagai kakak, turunkan ego sebagai abang. Nak tegas boleh, tapi tegas bertempat. Jangan tegas pada semua tempat. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa perbanyakkan zikir, perbanyakkan istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima dan ampunkan segala dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair.